Islam sangat menitik beratkan, menitik beratkan keharmonian hubungan antara satu dengan yang lain. Orang tahu serbat apa itu mantap tapi itu orang mati. Tapi tak jauh lama. Itu dalam abang tapi itu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan Tuhan Pengerusi bahagia Tuan Pengerusi Surau Abu Bakar As-Siddiq Banda Tasis dan ini. Seterusnya Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jatuh Kuasa Surau Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur malam ini dapat kita bersama-sama, dan saya pun first time lah sampai tempat ini kan. Anda tempat ini session basah ke tempat ini kan, kalau dia makan tak ada dong. Yang baca-baca tu semua luar kan. Alhamdulillah ya. Tenang topik ni ya. Banyak agak belum berduduk lagi ya. Jadi realiti dunia pada masa ni ya, kita tak dapat mengelak daripada hidup kita ni perlu berinteraksi ya. Sesama manusia, rakan sekerja, kawan serumah, jiran, masyarakat sekampung, setaman, lebih-lebih lagi jiran tetangga, jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah kita ya. Yang mana dalam perkataan Arab, jiran ni membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun disebut sebagai tetangga. Oleh kerana itu, semangat kejiranan ini membawa pengertian kepada suatu suasana dan perhubungan yang positif di kalangan satu-satu kawasan kemasyarakatan ataupun kejiranan. Islam sangat menitik beratkan, menitik beratkan keharmonian hubungan antara satu dengan yang lain, dan agama Islam adalah sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara manusia, menetapkan lingkungan jiran dan hadiran dalam satu kawasan yang berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Kan itu sebabnya kalau kita tengok kan, penetapan jiran ini kan, jiran-jiran kita ini kita kena baik. Kenapa kena tahu jiran ni? Sebab kita kena baik dengan jiran. Malahan nak mengukur keimanan seseorang itu pun diukur dengan macam mana hubungan kita dengan jiran. Jangan syok sendiri, aku ni orang baik kan? InsyaAllah aku ni orang beriman. Itu sebabnya ketika seorang badui menyebut pada Nabi kita, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman, Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Apa pula? Apa-apa kalau sebut Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Dia mesti dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Nah, maknanya kalau nak ukur tu tak boleh syok sendiri kan, kalau nak ukur kat orang lain. Jadi kalau dalam bab kejiranan, nak ukur iman seseorang tu iman tak beriman kan, cek jiran dia tu okey ke tak okey. Jiran awak ni okey ke tak okey? Dia okey lah, dia tu baik, dia rajin layan orang, tapi cuma dia sibuk sikit lah. Okey lagi tu. Jiran dia okey tak? Entahlah, susah lah nak cakap. Tak ada tu, susah nak cakap kan.
Jadi Islam menggariskan dengan jelas mengenai tata cara hidup dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Mana tetap juga anak menilai daripada aspek akhlak dan adab. Contoh kan, semua orang soalnya sebab apa? Sebab adab. Guru tengah ngajar, dia diam. Pergi cari ustaz yang boleh mengajar kat dalam taman ni kan. Cari, dah tahu rumah dia, kita pergi jumpa sendiri dengan ustaz yang mengajar tu. Sebab apa? Itu aja. Tapi banyaklah taman perumahan ni yang mana ahli yang kurang beradab. Dia bagi duit ke anak-anak RM50, kau pergi rumah nombor 56 tu, kau pergi belajar dengan ustaz. Kau tunjuk duit tu, nanti dia ajar kau tu. Wah, ajar betul kan. Itu sebabnya orang dulu kata makan sirih berpinang tidak pinang gado kat kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak tagah dia budi dengan bahasa. Konolah ada budi bahasa. Oh, dah jumpa saya ini ada hajat bosan ustaz. Pahala anak saya ni nak belajar mengaji. Saya dah dengar ustaz boleh mengajar. Ramai lagi orang yang boleh mengajar, bukan saya je. Minta tolong ustaz, saya berajat sangat, harap sangat ustaz ajar anak saya. Yalah, insyaAllah saya terima. Alhamdulillah. Ni ustaz kotan ni, kalau dulu bagi kotan. Hanya kotan ni. Baik-baik ni tak kotan dan jangan mampu sudah. Tu ya kan? Dulu. Sekarang pun ada. Suruh berdiri pun, panggil saya, bangun mak bapak. Suruh diri nak saman pahala. Macam mana budak-budak tak jadi tak beradab? Apa sebab? Sebab ada orang tanya saya kan, kenapa budak-budak sekarang ni susah nak hormat orang tua? Orang tanya saya. Senang jawapannya, jawapan orang dulu. Orang dulu tu siapa ajar anak kau ajar? Siapa yang ajar budak tu kau ajar? Tukang kampung sekolah, pengawal keselamatan sekolah, guru besar, pengetua. Siapa orang tua paling dokek dengan budak? Itulah menyebab budak tu kau ajar. Itu sebab biar dia berdarah mulut anak kita kau tampar ke anak tu, mak tu tampar mulut anak tu berdarah. Sebab apa? Nak biar dia jangan cakap benda-benda yang tak elok. Macam saya lah tuan-tuan dan puan sekalian. Masa saya kecil dulu, kan saya mengikut orang sebut, pernah saya sebut orang basuhkan diri saya orang, itu benar saya tampar tepuk mulut. Mana orang mana? Apa kau tak ada nama? Sampai kan nak bahasa diri orang. Bayangkan itu pun kat keluarga saya sensitif tu. Banyak anak mengajar tu bahasakan diri alum kau, banglum kau, sayur kau, bahasakan diri itu dengan elok. Orang tak suka lah orang-orang kat sawah tu. Kan orang yang kat hutan tu lagi tahu. Orang hutan kan. Contoh. Macam tu lah. Maknanya kata adab ni penting. Bila pergaulan dengan masyarakat kita bergaul, apa kita tahu? Kawan dengan Cina macam mana? Kawan dengan India macam mana? Baru tahu budaya. Kahwin apa? Bila majlis kahwin orang India dengan Cina tu, boleh tak kita hadir? Boleh lah hadir, sekadar hadir bagi hadiah. Tak boleh lama ada hal. Wah, tak ada hal pun. Tapi kita takut kan duduk kan banyak makanan-makanan yang kita tak boleh nak contoh. Duduk berai ke sekejap ya dah balik. Tentu ya, boleh, tak salah. Boleh kau minum arak lah? Mohon mati dia. Habis botol baju kan. Contoh lah kan, ada lah batas sempadannya kan. Baru bila kita dah bersahabat, baru kita tahu adab-adab rupa orang Cina pun ada adab kepantangan dia kalau hadiah hari lahir jangan bagi jam kan, jangan bagi jam. Orang Cina ni jangan bagi jam, sebab bagi jam tu seolah-olah mendoakan kematian pada dia. Tapi cuba kau bagi Rolex, ambil dia tu kat mana mencinta kan. Jadi mana kata dari segi adab nak kononnya tu. Waktu tu dulu cukup bantang kan. Pas kaki bosi pun tetap siram air kan. Ambil cedok tu siram baru naik atas. Lap sikit baru naik atas orang. Contoh datang meminang kan macam mana. Bila buat ni lebih tahu
Tak kisahlah bandar mana sekalipun, bandar Tasik Senangin Section 15 nampak betul. Terpegangan termasuk Tanglongging section macam ni weh. Tak apalah, okey lah tu bandar kan. Sampai ke tu ada rumah kosong ke kalau depan Tasik tu? Ada ke? Ada? Berapa kau? Oh mahal. Kau janganlah drop my water fees. Bila aku tanya berapa aku jawab dia jangan cakap mahal. Berapa juta lebih dah. Tambah betul lah kan. Bila kita pergi meminang kan, tak kisahlah kita bandar kau, pokan kau. Orang Islam jaga lah. Ni apa hal lah bertunang yang jantan pun datang apa pasal? Kan dia kata jantan janganlah datang. Orang lelaki tunjuk jalan tuan rumah budak perempuan tu mak. Itu dia. Tuan rumah yang ambil lah saya tak. Tuan rumah turun lah mak, pergi duduk ke seberang. Nak balik kan pun ambil. Macam tu kau tak malu nyarum cincin sebuahnya. Ini saya cukup marah bila nampak jantan datang nanti pertunangan ni. Bersanding bagai kau pun tahu kau ni. Ni bosan ni mana dah terlepih tu kira podeh lah ya. Macam mana saya cakap dengan orang ni, nikah kan beria benar lah kan. Ni belum ada apa-apa. Jadi tengok Datuk Mahdi tu, Datuk Mahdi Bizet tu, sahabat saya tu, setahun lebih dia bertunang berdua tak tahu. Saya dah tahu dah, saya tanya tangan kamu dah. Ya kan, mana ada Ustaz, fitnah Ustaz. Iyalah, iya Ustaz. Sudah ya tu bini. Alhamdulillah, joki. Yang lain move on lah, macam tu. Sedih benar lah kan. Nah itulah dia kan. Jadi mana kata adab ni penting. Adab sebagai panduan, akhlak dan adab sebagai panduan. Dalam masyarakat ni adab ni. Nampak jiran sakit, jarah. Nampak jiran perlukan sesuatu, mana boleh tolong. Kalau tidak, tanya khabar. Jiran sebelah rumah dia nampak jiran ada tahan, dia duduk dalam kereta tak nak keluar. Jiran ada sekolah, kan dia keluar, kan dia tahu lah, dia duduk dalam kereta. Tunggu jiran dia masuk rumah, baru dia keluar. Kau tahu mana? Tunggu lah. Assalamualaikum. Sihat? Tak kerja ni? Tak? Sihat? Oh, Contoh lah. Contoh kan. Dia tunggu, jangan ditunggu kan. Iyo lah, nikmat tentang saya tahu juga ni kan. Dari kita hidup mesti nak bermasyarakat, mesti nak ada ni kan. Kemudian Islam meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Tanpa akhlak yang baik, kehidupan manusia menjadi kucing kecil. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai model terbaik dan contoh akhlak yang terpuji kepada seluruh umat Islam. Dan dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari dua sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari segi bahasa atau etimologi, jiran berasal pada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilah, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, bersebelahan kampung, daerah, malahan lebih besar daripada itu, yaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga berarti ahli-ahli 40 buah rumah, setiap penjuru yang menghuni rumah individu. Itu ada sahabat tanya, Rasulullah, siapa jiran kita? Rasulullah pernah jawab, 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Maklum sahabat, kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu channel Rasulullah. Nabi senyum ni. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan kepada kita yang Nabi ni dah tahu dah apa akan berlaku pada hari ini. Rupa sampai zaman sahabat semua tak jumpa rumah atas bawah. Zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartment. Rupa-rupanya pekul atas, pekul bawah tu adalah jiran. Maknanya wajib baik. Tapi susah nak baik kan? Saya tengok jarak rumah tadi sendiri ni sama jarak. Jadi macam mana nak baik? Macam mana nak baik? Parah ni, pekul kiri, pekul kanan nak baik ni hampir mustahil dia kata kan? Macam mana nak baik? Dah lepas 3 tahun baru tahu jiran dan Samsul depan.
Ya, rumah lama saya dulu sebelum saya pindah rumah yang sekarang, dia tengah siram pokok, saya buat dengan dia. Buat dia tanya, bang, ada tak orang cakap muka bang sebiji macam dalam TV tu? Sudah, siapa pula yang muka macam aku ni? Saya tanya orang, siapa bang? Alah, yang cakap di 9 kat tu Samsul Debat kau? Dia tu. Tak kau nak tengok rakit-rakit lain ke? Saya pun cakap lah, saya lah Samsul Debat. Tak payah abang nak gurau agak-agak lah. Tak kira betul kan. So tengok depan-depan lain dia kan. Mungkin lah. Orang pun confuse, ya tidak kan. Tapi sampai 2-3 hari tu saya balik rumah nak buka pintu pagar. Allah dia keluar apa lagi. Dia pegang tangan saya cakap dengan abang, minta maaf bang, memang tak pasal abang Samsul Debat. Kini sampai membutuh betul Samsul Debat. Saya pun tak tahu lah boy-boy dengan orang tu. Dia tahu sampai esok. Tak ada apa. Macam tu lah. Macam mana nak baik? Kita keluar rumah, jiran tak keluar lagi. Kadang-kadang jiran kita kompak pagi dah pulang, dah kerja kelumpuk. Dia pernah keluar awal, dia tak tahu lah. Masa iklan jual rumah tu, kamar ni dekat dengan bandar dan lebuh raya. Rupa-rupa, mabuk ramai. Orang serompak pun dengan suara, tapi sekarang dah banyak akses sikit. Sabar sikit, tak lama tu, tiba-tiba dah masuk KLA dah. InsyaAllah, tak lama ni tu dah. Dia kejap pembangunan ni. Lama tu tengoklah, menyasar kalau tak beli rumah dalam ni. Tentu ya, kan? Mana tahu Samsul Debat nak beli rumah fantasi dari kau lambat ni. Tapi tak jauh nampak apa. Tu apa kan? Tapi betul, cantik sini, kawasan sini tenang. Pasal ada tak sini? Ada kan yang menego haram ikan depan tu tadi? Saya kata mana lah orang sini boleh makan, boleh minum, boleh tak sini lah. Perempuan dah jawab ni, gaji masak. Negara lain tak ada pilihan, tak masalah. Elok tu. Tu saya nampak tadi, gerak pun masuk sini. Agak menyasar pula tuan-tuan dalam dia jauh. Tak apalah, Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah, saya dulu macam tu lah. Rumah mak saya dulu Pancur macam tu lah. Kampung Pancur. Tanah merah dari dalam tu dulu. Ya Allah, macam mana lambah dia berlubah dalam ni sekarang apa tu? Kejap pembangunan ni kejap. Sini insyaAllah, saya mudah-mudahan. Syukurlah duduk ke bandar tambah bandar Tasik Selangit. Orang lain tu duduk bandar langsung dah malam. Di bandar Tasik bilang tak bukan cakap apa betul. Siapa sangka kan? Dan bila dah start tenggelam tu, dia akan bersedia setiap tahun akan tenggelam. Tonton pergi kat Ulu Langat, tonton tengok lah. Ya Allah, tiang MRT tu kan. So tengok lagi tinggi berbangunan tu. Dia kata tiang banyak, bangunan banyak, projek bangunan banyak. Lengkap kan tu yang besar. Tak panik pun. Itu yang tu lah tuan-tuan. Tapi jiran kita ni kita kena baik-baik. Jadi macam mana nak baik-baik? Kita dia pulang ke 3 pagi, kita ke 8 pagi keluar, tengok dia memang dah keluar. Kan kita balik, dia tak balik lagi. Dia balik pun tengah-tengah malam. Tak terayuh lah kita nak tunggu jiran kita, kalau mula tunggu dia. Ada satu cara nak baik. Peplok kiri, peplok kanan ni lebih pada tu pun boleh. 100 kiri, 100 kanan, depan belakang pun boleh. Macam mana cara kan? Cari ada satu tompek dekat dalam taman ni. Tompek tu kalau poin 100 kiri, 100 kanan semua boleh baik. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Tompek surau. Selagi mana ada surau ni, hidup surau ni, insya-Allah makmur lah tompek. Dengar saya cakap ni. Orang yang tak datang surau dalam belakang. Sebab salah satu sebab kurang rezeki orang sini sebab doa dalam surau. Imam tadi doa. Mana ada doa untuk dia tu? Dia doa untuk semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Mana ada imam doa? Ya Allah, sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja ya Allah, yang itu mampu. Mana ada? Doa untuk semua. Kan? Jadi boleh jadi yang tak datang tu pun dapat juga.
dimakbulkan doa orang dalam surau. Itu sebab. Itu sebab saya tak tolak. Saya dah kaji-kaji lah kenapa saya kecamah sini. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya datang ke surau ni sebab saya difahamkan jemaah subuh pun jadilah ramai. Kalau tidak doa tu doa. Jadi cuma tu nak tengok dia tak. Golak lah dia. Dia orang yang mandang dia juga dia mana. Kan? Tak apalah, mudah-mudahan ramai. Ini rumah Allah. Ada orang yang tak pernah nampak muka malam ni tiba-tiba nampak. Dia duduk di taman ni, dia sanggup mengaku tak, saya sengaja kan. Kan? Tak apa, orang yang tak pernah datang malam ni datang, boleh jadi malam ni punca di mulut nak datang surau. Datanglah surau tuan, nak murah joki datang surau. Nak kurangkan bala musibah datang ke rumah kita datang surau. Waktu je kami datang surau. Orang datang surau, ingat ni rumah Allah, bukan rumah kita yang kita sendiri ke. Kau faham datang, tiba-tiba datang semua ni tak ada datang. Oh tak mentang Samsul Lebat, kau pun datang lah. Kau tahu ada makan kan? Ada tak makan malam ni? Ada tak? Ada kemah kan main tapi tu tak ada makan. Oh ada. Mestilah ada kan? Kira setakat ni pun tak salah. Apa dah? Nasi kek. Tak ada sekali itu saya kata kalau setakat ni pun tak payah nak tongkolak pun sikit. Ya betul lah malam tu minggu. Tak apa juga. Tapi penting satu pasal saya. Kita ada buat kutipan. Orang ada sumbang. Kalau boleh makan, pala bungkui pun tak apa. Jangan tak bagi ke jemaah. Banyak surau kadang-kadang sanggup bawa penceramah makan ke kedai luar sedap tapi jemaah satu apa bodoh tak masuk. Jangan buat pakai je tu. Ya, biar semua masuk. Pala bungkui, minum lah. Ticana. Ada satu malam tu saya ceramah dekat di bagian Serai Perak, ada satu surau di bawah orang-orang capit Jawa tu beratus jemaah kan, maknanya dia betul-betul nak bagi makan lah. Ada satu surau okey ulangan tu duit banyak 3 akaun. Tak adalah pada aku kesian jemaah dengan pecamah-pecamah tau kan. Saya tak isah ada. Saya keluarkan saya bersinggah jemaah tu bagi duit. Bayangkan akaun beratus-ribu, akaun khairat banyak, akaun ni banyak, akaun surau tu sendiri. Allah apalah bagian itu. Yang paling saya tak makan tu lah surau dengan masjid tu bawa penceramah makan ke luar saudara. Jemaah tak makan apa-apa, itu cukup tak makan. Kalau tak makan sama tak makan tak apa. Kemudian tu saya kata datang surau macam dulu kita boleh salam kan. Tak boleh salam, tapi kalau sebenarnya tidak datang nampak pokok kadang-kadang kita dalam sana ni jamban tu sobek ni pergi surau. Ya Allah, dalam mana nak balik tu nampaklah kawan pada member dekat LBK lah kau dua ada masalah lah. Salah lah tu main lah jap dan bagi mu telefon selesai. Campurkan orang boleh selesai. Datang surau kau faham tiba datang surau ni. Dia kalau orang dah lama datang surau tiba-tiba datang mana apa nak kedui tu. Kan tu ya. Kita sama dia. Kalau dia datang mesti nak kedui ni tak dalam dah ada. Langsung tak jadi dia je. Yang paling tak sadar dia ajak pula orang surau daripada taman lain datang ke rumah dia. Kan tahu tempat kan. Peter siapa marah? Kita marah. Kau tengok tu. Semua kita tak diajak surau luar. Punca tak mau. Cek balik. Tu bak jiran dia berkait. Kan? Dalam hadis, satu hadis riwayat Abu Dawud telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu maksudnya 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahawa walaupun jarak daripada rumah seseorang diselangi 40 buah rumah, dia juga dikira sebagai jiran tetangga. Nur Ali Ibn Tawhah daripada Ibn Abbas, jiran membawa pengertian hubungan kekeluargaan ataupun talian darah. Jiran juga boleh dikatakan sebagai apabila penempatan itu dihuni oleh manusia yang lain yang juga tinggal berhampiran dengan rumah yang dihuni oleh kita. Jadi kalau tengok jiran ni, jiran ada 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni apa? Jiran tu dia pertama dia jiran, dia Islam,
dan dia bersaudara dengan kita, ada talian darah, sepupu, mak saudara, pak saudara, anak buah, tak kisahlah. Jadi maknanya kata ada 3. Jadi dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara. Jiran 2 hak lah, dia bukan saudara tapi dia Islam, maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan jiran 1 hak, dia bukan saudara, dia bukan Islam tapi dia jiran, maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau tiba-tiba manalah tahu suruh nak buat jamuan Aidilfitri, manalah tahu tahun depan kan, tahun depan pun tahun ni nak buat jamuan gayo, tapi dengan tak ada harapan. Saya dengar ada harapan tahun ni gayo tetap tak boleh digabung. Yang ni saya maklumat serapik ni lah, orang marah lah. Sebab difahamkan bilik ICU bertambah-tambah setiap negeri. Ni bukan ni sebelum Omicron lagi tau, dengan Corona pun lah, Corona tu tak apa lah, tu varian baru. Tapi sebenarnya memang hari tu masa sebelum Omicron ni orang heboh pun dia tolong intan di bilik ICU tambah 7 daripada dulu, 7 bilik ICU. Sebab orang sekarang domam dah tak pergi check dah, dia kena domam dia makan Panadol, tu dah mati je lah. Ini cerita betul. Hati-hati. Kami ni jangan pisahkan kami dengan ibu bapa kami. Janganlah benarkanlah kami rentas negeri. Boleh kata negeri pula nak kahwin lah. Dah habis semua orang bapaan kahwin. So mahal siakap lah. Apa? Kan? Itu tak salah ada orang pergi cuti, tapi itulah orang kita ni, itulah dia bagi batik nak satu badan bukan orang. Nak kes tahu tau Malaysia ni 2000 lebih tu tinggi tu. Yang sekarang ni yang terbaru orang pergi dia tanya saya kan, apa pandangan petang tadi ceramah petang tadi tanya saya. Jadi Ustaz dia pergi dia declare dia dah divaksin tapi sebenarnya dia belum divaksin. Macam apa mohon? Kau mohon berdosa lah, macam tu lah. Mana banyak lah. Dah tu syarat yang diletakkan oleh pemimpin. Kan? Pemerintah kalau letakkan syarat mesti divaksin, kalau tak vaksin macam mana? Itulah. Ustaz, kalau Ustaz ambil, Ustaz sanggup jadi tikus mamal. Pertama dia mungkin tikus, makan pertama. Yang kedua aku fikir sendirilah aku nak ambil. Kenapa aku ambil? Senang dia. Pejabat mufti semua dasarkan benda tu harus dan wajib. Aku ambil lah. Samsul Bab kan pandai, ada mufti tu lagi pandai pada kita. Majlis fatwa kebangsaan dan putus dan ikut lah. Besok Allah Ta'ala tanya kan, besok kenapa kau ambil, kenapa kau ambil? Tu mufti ke pak? Dia lah tak kau. Macam tu lah. Kan? Oh nanti ni virus ni akan menyebabkan ni kita ambil vaksin dia tak lama ke rumah kebadan kita kan tak dedah oleh ni. Kau apa kelulusan kau panggil? Diploma landscape kan tak ada mana-mana. Dia yang dah mengkaji tu, saya tanya Dr. Zaharif kan, dia dengan geng-geng Majlis Fatwa ni dah masuk Poi Makmal, Semak yang ni AstraZeneca macam ni, Pfizer macam ni, Sinovac macam ni. Apa usul-usul dalam tu? Tak ada usul-usul. Yang ni pun membabikan vaksin tu besar. Tentu kan, jangan banding-banding kepada. Ada orang tu ambil election langsung mati kan, dalam sampai tak mampu lah. Kan tak ada sebab itu lah. Ada yang cakap ambil vaksin tu kebal tak mati-mati, tak ada lah. Kan? Cakap itu orang tadi kan. Tentang kadang-kadang saya pun tak faham nak banding-banding kepada. Bodoh dah ada ikut lah. Kan? Kita ikut apa ulama kita. Dah lah. Ya, bagaimana? Nanti kalau udah Pfizer kena ambil lagi 2 dos lagi lah, 10 pun dah ambil je. Ambil lah, tak ada lah. Ada seorang tu, saya tak demam, saya tak ada apa, jadi kosong tak, injection tu dah mundur dah. Dia lah poning sekarang. Dia bukan apa, dia jadi poning baru sebab apa? WhatsApp, TikTok, IG, umur kongsi benda-benda tak apa benda kan. Yang bermakna tu kan, vaksin ni bukan dia jadikan kita kebal. Kalau kata dah sampai time kita mati juga ya.
Vaksin ni sebenarnya antigen untuk tambah daya tahan dalam badan kita, immunity melawan penyakit. Gila-gila dia ni diploma apa mungkin degree law lagi tak ada mana-mana kan. Itulah ya. Tapi saya cakap tu bukan saya pandai, tapi saya ikut apa orang curi pandai cakap itulah. Ya, nak pergi umrah lah. Cuba masuk ni tangguh doa lah tuan. Kalau nak pergi dengan saya sepatutnya bulan 3. Saya memang saya pergi bulan 3 sebab saya nak tunggu dia dilonggarkan lagi syarat-syarat tu kan, tak nak pergi tergesa-gesa gitu. Masa hari tu bulan 2 bulan 1 tu kebanyakan ni percubaan. Nak tengok macam mana keadaan. Ni dah mula jarak balik. Mikron punya hal. So penjarakan balik kat Masjidil Haram kan. Tak apa lah tuan. Ikutlah peraturan. Tapi sekarang ni yang bagusnya bila pergi umrah sekarang ni dia dah ada sistem. Cuma kita masuk dalam tu tak boleh lagi dah nak itikaf macam dulu, tak boleh. Dah habis balik bagi orang lain pula. Makan pun senang, tak ada orang bodoh ada bilik, dia hantar ke bilik sekarang makanan. Bilik pun kebanyakan bilik, satu bilik 2 orang saja, melainkan family ibu dan family orang. Baguslah macam tu. Ziarah itu pun dah mula boleh, ni tak tahulah kok tak boleh pula lah. Masjid apa ni airport Madinah pun dah buka. Kalau tidak hari tu kita memang cadangkan masa Madinah, airport Madinah tutup, kita cadangkan turun dekat Makkah tapi pergi Madinah dulu. Sebab masa tu boleh buat umrah sekali je. Kalau terlopeh tu memang tak boleh buat langsung. Dan sekarang dah boleh buat dah, 2-3 kali boleh buat. Kita dah buat, kita daftar. Siapa nak pergi dengan saya bulan 3 kalau jadi. Kan? Kau promote dah lebih kurang. Kalau itu kita perlu menghormati jiran ini, tidak menyakiti mereka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti orang asing berarti dia menyakiti diriku, dan barang siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakiti Allah. Bayangkan orang yang asing tu kita sakit-sakit dan kita kalau-kalau tak perhati dengan dia kan, tak, kita pernah baik-baik dengan orang. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, yang maksud sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nampak? Masuk tetangga. Ya? Teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam kita duduk dekat dalam masyarakat ini, buang 3 penyakit dalam hati kita. Dalam bermasyarakat 3 penyakit kena buang. Penyakit pertama nama penyakit tamak, buang. Contoh dah siap dah makanan kan, jangan tamak, barang belakang tak masuk. Zat 3 kotul ayam dan goma ayam ni sedap je masak ni. Zat dia ambil 3, jangan ambil haram. Itu tamaknya. Disebabkan itu Allah janjikan orang yang tamak dalam kubur akan disampitkan lubang kubur tu sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Jangan tamak. Yang kedua, buang perasaan sombong dalam jiran-jiran. Jiran ini masalah yang besar sekali. Sombong. Dia bukan sombong bila dia tak menunggu orang, dia sombong bila menunggu tu. Dia parking kereta tu saja lah dia basuh kereta petang. Nak beritahu, nak tunjuk kereta baru. Selama ni tak ada dia basuh kan. Heboh. Awak nak saya tolong basuhkan kereta awak sekali ke? Rajin nak basuh kereta petang ni. Baru keluar kedai. Dia nak cerita. Jangan kita sombong. Sombong tak ada bodoh. Macam saya tanya orang kan, saya tanya satu soalan, jam tu jam siapa? Saya tanya. Dia pun jawab, jam saya lah. Okay, saya nak tanya, tangan tu siapa punya? Tangan Allah punya. Macam mana lah jam tu kita punya? Kan? Walaupun kita beli, tapi bukan kita punya. Tu yang malam tahun baru tu, saya, Dr. Izzah, Ustaz Aslin dan Abdullah Khairi yang tengoklah yang malam tahun baru tu, tajuk dia mana milik kita. Nak sombong-sombong kan, mana milik kita. Suara saya ceramah ni, suara ni pun Allah bagi. Ada time sorak, saya pernah dulu ceramah dekat Universiti Malaysia Pahang. Suara saya sorak tapi dah nyanyi poi juga. Saya ceramah,
sebagai saya berkata macam tu lah, azab sakit tapi cakap soal mana? Jawab. Memang kita ni jangan dari segi kesombongan kita untuk benda yang tak ada apa-apa tu paling sedih. Sombong untuk benda tak ada apa-apa. Ui kopiah kau lawan nak tambahkan duit. Yo, tengok sikit lah. Made in China. Kamu-kamu kau nak kan? Cakap betul. Kadang berlagak untuk benda tak ada apa-apa. Kau tengok selipar ni 5,000 tu. Yo, letak kat kaki. Bukan nampak apa bila kita pinjam, kita nampak je nama. Tak nampak. Apa benda yang kita lagak kan? Apa benda kita nak sombong ataupun orang longging sebut sebagai jopo. Tak payah belagak benda tak ada apa-apa. Manusia ni belagak dengan dunia ni tak ada apa-apa, tak ada benda pun. Fungsi serta penduduk berapa kali tu kah? Macam tu kah? Pindah lah, itulah, inilah. Bukan? Tak payah jawatan apa mana? Jawatan paling tinggi sekali pangkah dakwat berkongin 3 kali pada Ramadan itu kan? Nak cakap apa kan? Mana kata? Sementara yang kita sombongkan apa? Ada bodoh kan? Tahu rumah dia kan? Abang sibuk ceramah dia. Ceramah dia. Tak ada cuti kot. Dia jawab abang ni ceramah dia lah 3 tahun ni GGL. Lepas tu orang duduk rumah dengan kau muntah dia bukan abang kenal lah. Kan? Macam tu orang tengah nak mana ceramah itu ceramah lah. Kan kita bukannya menyaga. Kita hanya berkongsi ilmu tu lah. Orang kita baiklah. Salah tu. Jangan nak cakap orang Samsul Lebat tu tak ada 5,000 datang lah. Ada yang cakap orang ajar. Bila nak bagi tak ada setelah dah. Ada orang ini, tapi saya tahu geng-geng dengan Satizah ni saya tahu kan kena 5,800 juta sekolah mana Dilo tu siap tiket flight 5,800. Sekolah yang kedua tak ada tiket flight, tak apa 4,800 je, tak ada masalah ada cakap. Itulah ni kan, saya cakap saya tak ada hal dah. Pembayar tinggi B, pembayar RM20 tetap, itulah sekali tetap lah betul. Ada lah saya kalau sebut tadi lah orang yang saya kalau sebut ada RM20 dalam datang lah. Ya kan, dan tu bajet dia yang kau nak banding-banding dulu kau boleh, kan sekarang tak boleh kan. Tapi dah setuju tu jangan dikurangkan punya cakap dia kan. Gua tak betul. Saya ceramah kat Sarawak kan. Kat Sarawak dia cakap lah, Ustaz, surau ni boleh bayar 1,000, suraunya 700, yang ini 500, tempat ni 400, yang ni pula 300. Jadi total lah. Tentu Ustaz okey lah. Lepas tu Ustaz kita bagi hotel Dormani kat Kuching tu, ada hotel Dormani. Okey lah. Tapi Ustaz hotel tu tak ada swimming pool, masa bila dia nak mandi nak ceramah penuh dia ceramah kan. Alhamdulillah hotel Dormani tu saya suka sampai sekarang. Kalau saya pergi Kuching malam tu lah hotel. Saya kata kenapa lah kau tanya saya tu? Rupanya ada penceramah yang Semenanjung bila kau pergi Sarawak di Kuching ni, satu ceramah 7,000, hotel Pullman. Apa kau tahu mana? Tu kesian motor saya tengok. Bila saya ceramah dengan pergi kampung-kampung, Allah kesian tuan. Dia orang memang dah aku ilmu. Siapa yang pernah bertugas sampai pedalaman Sarawak dia tahu lah. Saya pergi ke Matu, Darul Matu 2 kali feri Keton, 2 kali feri, naik feri dah masuk pulau, naik satu feri baru sampai. Pejabat JKR pun pagar tak siap-siap beritiam. JKR punya pejabat tak siap pagar, ya kalau pejabat mana lain. Itu yang saya heran tengok signboard sebelum naik feri, awas di sini ada boyo. Mana jumpa kat Semenanjung signboard tu? Awas di sini ada boyo. Budak saya tanya, "Aduh bos tak nampak boyo, dah tolak apa tahulah boyo." Tapi macam tu saya kata heran.
Tergamak minta 7,000 satu ceramah. Aduh. Dalam TV boleh nangis. Kita cakap sesiapa, bukan orang Malaysia, orang mana tak mereka apa tak tahu. Kemudian Nabi juga bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Kena cek kalau jiran-jiran kita susah, fungsi serta penduduk. Itu bab saya dulu itu sebalik bab bendera putih saya tak setuju. Ustaz ni tak setuju pula pasal bendera putih. Ustaz tak tahu orang susah macam mana. Memang saya tak setuju. Kita tahu orang susah macam mana. Kita pun orang kampung, kita pun pernah susah. Tapi kalau kita jadi ketua keluarga, saya nak tanya, tergamak tak kita naik bendera putih dengan tahap anak-anak kita tengok gitu? Lah hamba ni serena dah. Habis macam mana saya takkan nak biar. Siapa kata suruh biar orang susah? Pengurusi serta penduduk mesti kau dah tahu siapa yang susah. Bila tanya pengurusi serta penduduk, siapa ramai yang susah sini yang boleh kita bantu? Untuk makluman tuan, paket taman perumahan ni ada 30 ibu tunggal, ada 56 anak yatim, dan ada 17 rumah yang kehilangan sumber pendapatan sebab tak bekerja, hilang pekerjaan. Jadi kita boleh fikir macam nak tolong. Tak adalah timbul bendera putih, betul tak? Dah tahu dah senarai dia. Bukan pada Tasik Selangit ni, topik lain. Topik lain yang tanya, berapa ramai orang susah sini? Nanti saya sema apa kau jual pasal mana jadi ketua? Betul tak? Mesti dah tahu data tu. Lepas tu minta tolong dengan WB kawasan. WB kawasan tak ada tolong, berhentilah tak jadi WB tu. Bukan sini dah, topik lain. Dia betul ya kan? Ini cakap tu tak? Itu yang sepatutnya. Kita menyalahkan perkara yang sepatutnya dipermudahkan. Kenapa disuruh? Sepatutnya ketua pengurusi, ketua lorong, kenapa dia nakkan setiap lorong tu ada wakil? Supaya tahu maklumat orang kan lorong tu siapa susah. Ketua makluman rumah nombor 13 dekat di section 13. Itu tak apa, ada satu taman kat Soman tu, Prisin, lagi nak muntah kan. Saya tak sambut dah taman. Tak, contoh kan. Okey, kenapa rumah nombor ni sekian-sekian dekat lorongnya, jalannya dimaklumkan disahkan satu keluarga menginap COVID. Jadi mereka dikuarantin dalam rumah. Siapa nak bantu sila bantu. Serak datang, hantar boreng, hantar duit, hantar apa. Settle. Itu cerita dia. Ini tak apa bodoh jadi kau. Dia dalam tu tak habis cerita Liverpool menang. Ya, banyak ibu-ibu lain kan. Betul. Dan yang paling sedih tuan, saya pergi bagi bantuan baru ni dekat banjir kat Ulangan ni, dekat Taman Sinading tu. Tapi tuan-tuan nampak kan yang orang marah, Motori marah ni, tahu form, ambil gambar. So nak sukarelawan pun sama lah. Bukan semua lah. Kebanyakan sukarelawan tak tolong pun. Baju sama, banner berbas-bas datang. Bukan semua tolong. Ada makan es krim ramai orang menyapu. Apa masalah dia? Dan ada satu rumah tu minta tolong. Ada tak apa-apa boleh kita tolong? Dia tanya dulu tolong. Itulah kita ada banyak barang nak buang kan, boleh tak bantu kita bawa barang ni keluar? Oh tak kami cuci je. Oh no. Ini isu je. Tu sebab saya nak pergi tu, saya suruh tanya dulu apa keperluan yang dia nak. Toto dah 5 boleh pasang, 5 boleh unit Toto setiap rumah. Kira kalau tidur sampai ke bumbung dah lah, kalau lapik rumah. Enggak. Kita tu tanya dia apa? Saya tanya nak ni dah. Makanan pun tak nak. Dah terlalu banyak. Dia nak apa lagi? Dia kata tak nak. Rice cooker pun dah ada banyak. Rupanya nak blender. Carilah blender. Ataupun food processor kan. Belilah orang sini food processor. Ramai nak blender. Belilah. Beli. Tak tu macam tu lah. Kita nak tolong. Tanyalah keperluan orang kan. Macam tu lah. Macam tu lah macam kita jiran-jiran kita dengar kenduri lah, kenduri sikit nak jemput semua. Kenduri apa tu, doa selamat anak dapat masuk universiti, tuan-tuan kena poin rumah. Undur duit kat budak tu yang ambil belanja belajar kat universiti.
mengali pahala tuan. Kalau anak-anak tu bunuh duit tu untuk belajar, tu sebab yang kena baik. Kau ni kahwin baik. Sampai tu kalau orang tu tak datang dengan berenang, kau tak datang ke negeri dia, kau siap kau. Dia bukan boleh orang tak datang ke negeri dia. Kau siap lah, anak kau ramai lagi tak kahwin punah. Kau tengoklah. Dia tak poi dah peduli kau. Jangan balik-balik. Cuba tanya, Kak, hari tu pun Kak tak datang ke duit saya pula. Siapa kata Kak tak datang? Kak datang ke duit kau. Ya Kak? Iya. Dah sampai dah kat depan rumah kau dah. Dekat pintu gerbang semak kantin baru tu kan, kau letak pakai bulu. Saya dah sampai, Kak dah sampai dah situ. Lepas tu dapat emergency call. Kak pusing balik. Tu cerita Ya Kak, apa emergency? Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula? Yang nombor 2 tak siapa jaga siap tengok itu tengah kiamat nombor tu. Manalah tahu kan. Paling tidak ada sebab. Jangan balik-balik. Nabi Raja kan, salah satu tanda orang beriman membalas orang lain dengan kebaikan. Kalau apa pun orang buat kayak gitu, tetap balas dengan kebaikan. Cawal lelaki lah balik dengan perempuan, balik baik je. Perempuan macam tu. Tu sebab dia terkurung malam. Ni first time ni saya ceramah tengok jaring dia berjarum. Kalau pay bayar tu. Dua mereka. Perempuan ni mana tu? Dia perempuan ni bising je, tapi dia tak ada apa-apa. Tapi perempuan bising-bising pun cakap kena elok dengan suami. Ingat tu. Orang lelaki pula tak payah sampai nak pakai t-shirt baru yang kita beli. Kau tahu mana guru kau tu. Dia orang rumah jawab, walaupun baru dia beli apa? Orang perempuan walaupun lelaki beli baru dia apa? Walaupun suami beli baru dia masak. Okey dia apa? Sopan ni. Ada seorang memanglah baru dia beli duit sebagi tu. Kami tahu memang tak ada nilai kau beli tu bila bini bagi duit. Aduh, parah ni. Tak pula kan. Baru kau jumpa jawapan tu. Ni sebab saya kata orang lelaki. Saya ceramah baru ni untuk IPK Sabah. Saya kata dia cerita dia pasal nafkah. Saya kata orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri dan anak-anak sebelum nak bagi ke orang. Ingat tu lagi. Jangan kita selalu nak cakap saya nak sulung, saya kena utamakan mak saya dulu. Salah. Bila dah kahwin isteri dengan anak, sebab mak kita ada suami dia. Tapi kalau mampu bagi dua lagi bagus. Tu kena faham. Pada baik point nampak. Tak, tapi maksud dia, tapi kalau darurat, contoh mak kita susah, mak kita memang tak ada siapa nak jaga dia, memang kita kena bantu. Tu sebab orang lelaki sebelum kahwin fikir ni dulu. Jadi orang perempuan jangan sekat suami nak bantu mak dia, tetapi tidaklah sampai mengabaikan hak isteri dengan anak. Contoh darurat, mampu bagi seorang ni, bulan ni abang tak dapat bagi duit belanja ya. Kenapa lah? Mak nak operate bulan ni, abang bagi ke mak ya. Macam tu. Kalau faham isteri pun bagilah ke mak abang mak saya juga. Itu isteri-isteri yang berjemaah di surah Abu Bakar As-Siddiq. Saya nak hak saya. Saya tak kira lah mak awak sakit ke tak, saya nak hak saya. Maka orang lagi kena bagi bini. Walaupun boring kan. Tapi orang lelaki kena tegas lah dalam hal tu. Jadi insyaAllah bulan depan pun bagilah, pada bagi ke mak lah. Kalau mampu bagi semua, bagilah. Kan? Itu lebih baik. Orang perempuan ikutkan tanggungjawab dia melahirkan anak dan juga melayan suami. Dua dia.
membesarkan anak, mengajar anak, mendidik anak, buat komeh rumah, basuh baju, sidai kain, semua kerja orang lelaki. Cuma orang perempuan biasanya dia tolong suami. Jadi bila tolong suami, sebab suami tak terbuat dah. Bila isteri buat, kita kena hargai, mengasihi lah yang kalau sudi. Tolong abang buat kerja-kerja rumah. Itu orang perempuan. Bila suami tak puji dia, dia berbunyi. Penat nak kemas rumah hari ni. Aduh! Dia cakap. Dia kalau tak cakap tadi, dia memang kena beritahu. Yalah, makasih lah. Tak apa. Macam orang lelaki ni nak contoh orang perempuan tentu ni banyak lagi ni kan. Contoh orang perempuan dia nak sidai kain dengan nangkek perempuan kun tu orang nak sidai kain ni. Abang, suami baru nak semai zuhur ni. Oh, abang. Apa dia? Ni abang tolong nangkek bang abang kun ni. Dia tengah panik ni. Kejap lah nak semayang lah. Oh, terjatuh bini tu nangkek berdosa ni. Ataupun cakap, yang kejap lagi boleh tak abang semayang dulu? Alah, saya tunggu. Ataupun di sini, alah boleh lah bang, sekarang tengah panas ni. Yelah. Ya, pergi ke ajak patah, okay? Penyidai bezak. Lepas main dulu ya. Alang-alang dah hangkik tu bang. Sidai lah sekali. Alang-alang. Janganlah lebih, kan? Itulah. Dan begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang dan tetangga kelaparan sampai ini kena tahu jiran kita, hal ehwal jiran kita, dia makan ke minum ke sehat ke sakit kau kena tahu. Ya. Kemudian hadis Nabi juga SAW, Nabi kata apa? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan begitu juga sebaik-baik sahabat Nabi kata adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan pernah dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan, menyakitkan hati jiran dia. Saja dia rembas dia tu, lori tu pukul 5 pagi. Kan? Malaikat dia dah memahamkan jiran dia, bang saya kau bawa lori ni pagi saya nak pandai je, minta maaf bang ya kalau bising. Cakap oh tak apa lah tu, tapi dia bangun awal sikit boleh tahajud. Nampak kita sebenarnya mana boleh settle, mana boleh bincang elok. Dulu masa saya jadi pengarah undang, saya jaga nilai bagi jaga sini. Ada jiran yang mengadu azan kuih mana pun mengadu, tahu kan? Dia panggil nama Husin dia tak nama, tapi nama bukan Islam. Ada tu mengadu, membela ayam serama sehingga mendatangkan kacau ganggu. Hantar budak pengasuh pergi tengok rupanya ayam serama seekor dalam rumah. Jarak rumah pengadu dengan rumah dia 9 biji buah rumah. Kau sebab apa? Power dia tu, tak apa isi dia tu. Hati power kan. Buang perasaan sombong tu tadi. Sombong ni pula dia ada 3 tau. Sombong ada 3, ujub, riak, takbur. Dalam sombong itu ada 3. Contoh kan, dalam satu perbuatan, satu tompek dia boleh buat 3 sekali. Dia datang kat surau Abu Bakar Siddiq tu, dia pun masuk, tak ada orang. Dalam hati dia, aku paling awal lagi pun. Dalam hati dia memuji diri sendiri. So dah seminggu dah aku paling awal. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba terdengar bunyi sliding door, ada orang lain sampai. Langsung berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dongnya, biar orang tahu dia dah sampai. Itu riak. Yang ketiga dia bercakap, kau pasal tak? Siapa yang paling awal dalam tempoh minggu ni? Kau lah paling awal. Ya kau. Memang aku ya kau. Nampak? Takbur. Panjang lagi uraian tu, tapi saya tak sampai nak uraian ke malam ni. Mana confirm kena panggil lagi. Itulah ya. Jadi konsep kejiranan, buang perasaan tadi ya, buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, dan yang paling penting sekali nak kena buang ni, perasaan dengki.
Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Nyotoro Indonesia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan Nabi sebut semuanya hasad itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan kita kalau kita dengki dengan orang. Dengki ni kadang kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, salah satu tanda dengki ada dalam hati kita adalah bila jiran-jiran, sahabat, saudara kita dapat kebaikan, dia tak rasa apa. Maknanya dengki dah. Contohlah, dia rumah bola pecat tu, dia tak rasa apa. Rumah bola pecat pun macam dia lah rumah dia pun gembira sama. Dia bukan yang rasa macam dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa maknanya dengki dah dia. Tapi kalau hal lah buat macam mana pun buruk kat rumah dia tu, confirm dengki. Tu dia. Dengar-dengar dia pakai kereta baru, tak mana dia curi ke duit tu. Dengar dia naik pangkat, dia tak pun dijilat dia bos. Dengar anak dia fikir-fikir dapat semua, macam mana ada seorang pandai. Aduh, benda tak peti. Cuba kalau dia cakap, dengar dia pakai kereta baru, ya alhamdulillah, besok dapat kita tumpang, tak payah servis, tak payah bayar, kita naik. Betul juga kan sana? Dapat masuk kereta baru. Dengar dia dapat naik pangkat, ya alhamdulillah, so minta tolong sana, minta tolong dia. Dengar anak dia PKK semua, alhamdulillah ada juga budak pandai kat taman gitu. Dan okey, sana. Aduh, yang penuh rezeki kena orang. Dengar haji lah, haji mana? Haji tu lah. Haji yang umur 85. Haji umur 85 kenapa? Dia kahwin. Biar dia kahwin, dia kan memang hidup seorang. Kau tak tahu habis cerita ni. Kenapa? Bini umur 25. Laki kau ni kawan tu. Dia 85, bini 25. Ganjan kawan tu. So, dan kadang-kadang tu mula orang perempuan tu, malam bertabur mati tu lah. Cubalah elok sikit cakap. Joki dia, kan? Tu juga alhamdulillah dapat dia suami yang tanggap, dapat bini yang tanggap boleh jaga dia. Itu lah. Kau tak berhenti mana tanya perempuan tu. Dia nak tanya sikit ni. Tanya lah kak. Kau mah dengan Abang Haji tu umur dah banyak. Kau mah lah kau kat dia ya. Pahala. Macam mana nak cakap dia pertama dia ni memang memahami. Dia romantik berdua. Pandai gurau. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan dia tak pernah balas balik. Dia bokak tak tahu. Contoh lah kan. Tak marah kan. Dia bukan orang sini 85 okey orang lain. Jadi apakah akhlak? Nah, kita cerita akhlak ngadap tadi. Jadi apakah akhlak dan terhadap jiran kita? Sebab dongki itu tadi menjadikan akhlak kita tak baik. Jadi akhlak ni mesti dicerminkan dengan keadaan yang baik. Orang perempuan berhenti lah cakap, aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, cakap yang baik-baik. Macam itulah dia adab kan, kena tu. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi jangan. Ya. Jadi apakah adab itu? Hormat jiran dan pengalaman mereka selagi tidak membawa mudarat. Hormat kehidupan dia orang selain mana tak bawa mudarat. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan kita dengan jiran kita. Itu pun Imam Al-Ghazali kata. Memang betul lah. Jiran tetangga yang menyakitkan hati jiran dianggap tidak beriman. Tapi Imam Al-Ghazali pesan apa? Salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Sebab bukan semua jiran faham tentang kemasyarakatan ni. Ada jiran yang mungkin dia tak biasa campur dengan orang. Dia tak biasa, memang daripada kecil dia hidup seorang, mungkin macam tu. Jadi kita cuba lah cari jalan nak baik dengan dia. Kau ni okey sebenarnya, kau campur lah dengan jiran. Saya tak pandai lah abang, macam mana abang beritahu lah kan. Jadi malam ni ikut pergi surau. Bawa pergi surau. Campur-campur dengan orang apa semua kan. Itu. Menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat.
membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan, memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah dengan mereka. Ya, itu sebabnya kau jaga. Nabi sendiri kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah dia. Kenapa? Sebab Nabi bagi jiran-jiran dia, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Sebab kita bagilah, bagi ke jiran kita, bagi yang terbaik tu adab dia. Assalamualaikum kak, ya ada masak yang sikit kan. Apa tu? Bihun Singapura. Ui, kau contoh tahu ya. Masuk dalam soalnya nggak bokeh-bokeh. Baliklah. Memanglah tak wajib, tapi budi bahasa. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tonggak bersantun. Itu. Kau jam. Kenapa lah? Tak payah balik-balik dah. Aduh, ada mati nak. Masuk dalam, tak tu apa bodoh nak pergi. Tak pergi. Ni ada kan. Tak bagi ni, nak bagi jiran ni sebaik-baik bagi yang terbaik. Macam Nabi kan, Nabi pakai jubah, pakai baju Nabi kan. Cantik baju kau ya Rasulullah, baju baru. Bagilah ke aku ya Rasulullah. Nabi tahu yang masuk dalam. Tukar baju kedua, bagi baju baru. Baju kedua pula sahabat juga, Rasulullah cantik baju kau ini pun cantik ya Rasulullah. Bagilah ke aku kan. Nabi masuk pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga tu betul, cantik baju kau ya Rasulullah. Semana orang nak baju Nabi, dia tak kira lah, lama ke baru tak kira lah, dia nak. Kemudian Nabi masuk dalam, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan cukup, jangan minta lagi, sebab ini saja yang aku ada. Akhlak Nabi, nampak? Ya tuan, kita dah bayar tu, bagi yang terbaik. Assalamualaikum kak, salam ya, kuih lapis ha. Ya Allah, sampai seloyang kau bagi dan kau banyak mana. Kebetulan tak jadi bagilah yang ada elok tahun tu. Buah boleh tak kampung yang lisut-lisut bagi ke orang, bagi elok, bagi lu nakap dah tadi. Banyak lagi tau. Sebenarnya kalau adab berjiran ni, contoh adab berziarah. Adab berziarah kita bagi salam kan, bagi salam 3 kali cukup. Dah tak jawab dah balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali dah bagi salam. Assalamualaikum. Kau jangan nak menyuruh pula. Aku nampak si bawah ni. La ilaha illallah, tak payah lah. Dia ada sebab dia tak bagi masuk tu. Kan? Jadi kena. Lagi satu, bagi salam kalau pergi rumah orang, jangan menghadap betul-betul ke pintu masuk. Kau topi sikit. Tu Nabi ajar. Bagi salam supaya kalau dia buka pintu salam, kejap. Dia tutup sebab ada aib dia dekat dalam rumah. Mungkin ada tengah melontang, mungkin ada baju-baju yang tak berlipis lagi buat sepah, mungkin macam tu. Pergi rumah orang, mulut kena elok. Kau ni sibuk mana kat saya? Kenapa lah? Ni bakul banyak tak berlipis baju ni. Ya, tinggal orang jangan dia tahu. Yang lelaki dah sama, kena cakap letak dalam bilik cokol dulu. Perempuan satu lagi kau pak, rumah orang sibuk nak beraya tengok rumah orang pula. Abang jaga beg. Nak tengok, ya Allah bosan jamban ni bang, dari bosan pada bilik kita. Yalah. Dan dia ada limit itu rumah orang. Kan melainkan tuan rumah sendiri aja. Marilah sini saya tunjuk rumah saya. Mek. Tu letak. Tak payah yo benar. Kan? Hati. Kemudian jika ia minta tolong padamu, ni Nabi menyatakan dalam hadisnya, tahukah apa dia hak jiran tetangga itu? Jika ia minta tolong kepadamu, kau akan menolongnya. Minta tolong, kita tolonglah kemampuan kita. Jika ia minta pinjam, kau akan memberi pinjaman kepadanya. Ini pun satu hal kan? Pinjam satu hal, tak pulang itu satu hal. Bang, jiran kita pinjam cangkul bang. Apa tu? Dah 3 bulan tak berpulang bang. Aduh bang, parah betul. Tapi cuba kata jadi macam mana? Agak ada tolan cangkul juga tak apalah. Kan membeli lah yang baru. Berapa sen kau nak cangkul tu? Contoh. Bantu kita kadang-kadang. Tapi kalau kita memang nampak, cuba lah tanya nanti abang tanya. Dia terumpuk lah tu.
Bang, ya, awak itu cangkul yang abang pinjam tu, boleh pulang boleh tak? Ada apa kau pinjam kau? Wah, cangkul. Itu aku punya lah. Dari aku pula dia punya. Tu pun ada juga yang macam tu. Dia hilang ingatan, kan? Oh tak apalah, saya tanya, mungkin saya silap lah, tak apa. Itu ada. Orang dulu kan, kalau tak nampak orang tu sidai kain pun dah risau. Orang tua dulu je tu. Bukan nama Cik Mila kau tak sidai kain, bukan nama sebenar. Adalah nama kau lah Mila, ya kan? Lu kau pergi tengok pahala Cik Mila kau tak sidai kain, cuba tengok. Assalamualaikum, salam, ya Allah, pahala. Maksud tadi cik sihat tak sihat, tapi cik tak sedia kain ni. Ya, pakai TV baru. Jadi lipat, mak Cik Mila sihat, tapi tu pun tak sedia kain dah. Dia pakai TV baru. Oh, sah ke TV Oh, mak apa ni? Rembat, skensal, awal. Lilit je. Assalamualaikum. Ambor, pakai TV baru, tak berajak. Ada orang. Dia pun macam ni, alah nak baginya. Tambah pintu TV dulu. Kalau apa, pusing tengok channel kan. Berong-berong pukul salah saya tak karya. Betul-betul lain tak tahu orang lagi kan. Gimana kata? Macam tu orang dulu. Pinjam garap. Dia maksud pinjam garap, dia akan pulang balik makanan yang dimasak dengan garapnya. Itu kan orang dulu-dulu. Kalau kau yang memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Dia sakit, kau akan ziarah. Ziarah orang sakit. Jiran kita ni. Assalamualaikum, salam. Minum kau tak sihat tu kami ramai-ramai datang. Allah, kami lah, apalah, tak siap apa. Tak apa, kita dah bawa makanan pun siap dah. Ni kita bawa minum, kita bawa ni, kita bawa ni. Makasih lah semua datang. Itulah kita orang Hindu, kau tak ada ni rasul lain suruh orang kita. Iya kau, wah sama ya kan. Cuma kita nak bagi dia rasul seronok. Bagi dia rasul seronok. Tak lagi satu betul lah, meriah lah surau tu kalau dia ada. Ni cakap ni bukan. Kau lama sakit dah. 3 hari dah, 3 hari tak apa. Kali kau beg tu. Macam tu lah, makan lagi kau beg lah. Kau makan tu beg doktor. Ya kau mengasih betul ni? Betul. Kasih lah. Bagus kita hati dong lah. Kalau pagi dah sakit 3 hari, kau standby lah. Apa pula? Awak nama ini tu lah, sampai dan sempadam lah. Jangan cakap macam tu kan. Jika yang mendapat satu kebaikan, ucapkan tahniah kepadanya. Jika yang tertimpa bahaya, kau turut sedih bersamanya. Jika yang meninggal dunia, kau turut menghantar jenazahnya. Jangan sekali-kali kau meninggikan rumahmu sehingga meningkat angin untuk sampai ke rumahnya, kecuali dengan izin. Ini kalau rumah teres atau rumah semi sekolah, janganlah. Kadang-kadang dah lah dia tinggikan tembok, dia simin belah dia orang. Orang asam tu rumah sekolah tu baca-baca. Jangan adab lah. Itu sebabnya kalau undang-undang PBT pun tak ada lagi 7 kaki kan. Benar begitu juga. Jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Dan begitu juga dia kata, kalau kau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Dan kalau tak nak, hendaklah kamu masukkan buah ke dalam rumah secara rahsia. Ini nak pesan. Buah tu bagi, jangan tunjuk dekat jiran, melainkan tak bagi kat dia. Ini Nabi ajar ni. Tapi kalau tak nak bagi sebab benda tu sikit, suruhkan masuk dalam rumah. Malahan dia ajar, kalau anak-anak kamu makan buah itu, jangan biarkan makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak dia nak. Macam tu sekali tuan, Islam ajar. Tapi kita hari ni bukan suruh lagi dah. Kau masuk dalam Facebook. Saya cukup tak faham orang ni, terutama orang perempuan. Bukan perempuan sini dah, nak makan, nak tidur. Dah boleh makan. Prosedur. Orang tengah bersadih kau, ya kau bersihkan makanan kau. Tak salah. Ya. Ambil gambar, kau bahagia mana. Tu sebab penyakit ain banyak hari ni sebab tu lah. Kita share gambar-gambar. Ada seorang sahabat saya kenal, dia renovate rumah dia, luar dalam renovate. Bila dah siap, alhamdulillah, siap juga terletak buruk, perkhotang atau terletak buruk. Tak salah macam tu ya. Alhamdulillah rezeki. Bila orang tanya, cantik rumah kau
besar. Ini salah satu aja sikit rezeki kejayaan tu. Mewah tidak ada kata tu ayat. Ya. Lapik-lapik je kan. Kadang-kadang orang ada pun tak peti. Semua orang nak share. Cakap seorang ada lelaki. Cakap seorang anda pet bercuti. Keluar negara. Iya, begitu kan. Tak tahu apa sebabnya. Dulu kan zaman Kodak, Fuji, bagi kita ambil gambar, bagi kita cuci kan. Dah siap dah gambar-gambar tu kita tanpa papan kenyataan masjid. Tak ada, sudah album kita tengok orang keluar begitu. Tak ada orang sakit hati pun. Tak ada orang dongki pun. Ubah, perlu semua ubah. Dan samalah dengan kerenah jiran kita, ya, kerana ia termasuk dalam golongan orang yang berbuat baik kepadanya. Bila kita bersabar dengan jiran kita, kita termasuk orang berbuat baik dengan jiran kita. Ya. Jadi tuan, saya fahamlah. Ya. Signal-signal tu saya faham. Kalau dah bergali-gali duduk kerja menunjuk kalau saya faham. Dah ketawa mana dia tunggu saya pandang dia baru dia bergali tu tak tahan. Jadi insya-Allah pun insya-Allah seronok saya datang sini. Cantik, jaga tempat kita elok. Jaga kawasan kita ni elok. Jaga taman kita ni elok. Jangan gaduh-gaduh. Ya, walaupun tahun ni tahun bergaya banyak kan. Jadi jangan kita bercakap disebabkan oleh fahaman Nabi tak ajar kita. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat pada Allah dan Rasul tu, selagi itulah kita kena berbaik-baik sesama kita. Tentang pelanggan raya, so pakar-pakar dah sudah tu dah kayak suruh kita baik dulu semua. Tak ada benda, jangan nak bergaduh. Itu rasa jangan kalau bercakap tu menyebabkan bergaduh dengan jiran baik jangan cakap. Ya. Kalau tak ada benda baik boleh keluar pada mulut kita, baik diam. Ya, tolong jaga. Sayang kita ni orang Islam tahu orang tepuk tangan bila kita berpecah belah. Ya, jadi kita perlu jaga hubungan satu sama lain. Dan yang paling penting sekali bila kita jaga ni, kita menjaga silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa. Kalau boleh ingat hadis ni lagi baik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat. Maknanya dunia kena seksa, akhirat pun Allah simpan lagi seksa untuk dia. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Ya. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama doanya tidak dimakbulkan. Kedua kebaikannya tergantung Allah Taala tak terima. Jadi jangan mengungkit tadi kita dengan sebab dia silaturahim. Buat baik antara satu dengan yang lain. Jadi tuan, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, harapnya tersematlah di dalam jiwa. Budak-budak membawa gajah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cuma ada sedikit maklumat yang saya nak